Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita untuk membincangkan lagi sambung bincang buku teks tahun 6 KSSR Sains. Okey, kalau anda ingat, sebelum ini, kita dah membentangkan ataupun kita telah membincangkan dua aktiviti proses hidup mikroorganisma yang kita tahu bahawa mikroorganisma bernafas. Ingat tak eksperimen yeast kan? Yang mengembang dengan belon tu kan? Dan kemudian adalah yang kedua, mikroorganisma bergerak menggunakan air kolam tu, di mana kita dapat tengok guna mikroskop. Dan hari ini kita nak sambung aktiviti yang ketiga, iaitu adakah mikroorganisma bertumbuh. Jadi tujuan dia adalah untuk membuktikan kulapuk bertumbuh. Kulapuk ni lebih kurang macam kulat tau. Kita guna istilah kulapuk kat sini. Alat dan bahan, plastik luksina, penyembur air, roti dan air. Jadi langkah-langkah dia senang saja. Sembur je air dekat roti tu, yang kita label lah roti A, roti B dan roti C. Satu semburan, dua semburan dan tiga semburan. Jadi pun boleh ubah yang dimanipulasikan dia, bilangan semburan ataupun nak lagi tepat, kuantiti air ataupun isi padu air lah. Kan dia berbeza kan. Satu semburan maksudnya sikit lah air dia. Kalau tiga semburan banyak lah ya. Tapi mesti ingat, kat tips tu dia kata, gunakan roti daripada bungkusan yang sama. Jangan guna roti yang dah nak expired dengan belum expired. Kena letak yang sama-sama dalam satu bungkus. Kemudian masa kita nak check tu nanti, kita masukkan dalam plastik ni kan, dalam gambar ni, pastikan kita akan jangan buka plastik tu. Kita tengok aje. Jadi dalam gambar ni tunjuk macam mana kita nak masukkan dalam plastik. Jadi soalan kat sini dia ada tanya soalan kebat. Mengapakah berlaku perubahan warna pada kulapuk? Jelaskan. Kenapa tiba-tiba kulapuk tu dia ada, lepas tu dia berubah warna? Kenapa? Sebenarnya untuk pengetahuan awak, kulapuk ni dia ada peringkat kematangan dia tahu. Jadi kulapuk ni dia berubah warna, dia mengikut kematangan dia. Mengikut peringkat kematangan dia. Maksudnya kalau dia macam mana dia punya warna tu ada berkaitan. Maksudnya kalau dia dah lagi lama dia jadi warna lain. Macam itulah. Kita sambung. 2. Buat pemerhatian ke atas roti A, roti B dan roti C selama seminggu dan rekodkan perubahan saiz dan warna kulapuk pada roti tersebut. Saiz tu dan warna kita akan kira. Saiz tu maksudnya bilangan kulapuk yang ada tu lah, makin besar ke, makin banyak ke menyeliputi roti tu, atau makin sikit ke, atau tak berubah macam tu je. Tu maksudnya perubahan saiz. Bincangkan pemerhatian kamu bersama-sama dengan rakan. Soalan dia, apakah bukti yang menunjukkan kulapuk bertumbuh? Apa bukti dia? Maksudnya kita nampak lah kan ada tumpukan hijau. Jadi jawapan dia, soalan 1 jawapan dia, terdapat tumpukan berwarna hijau pada roti. Yang kedua, nyatakan kesimpulan kamu daripada penyiasatan ini. Macam yang eksperimen aktiviti pertama dengan aktiviti kedua. Aktiviti pertama hari itu, jawapan dia adalah mikroorganisma bernafas. Aktiviti kedua hari itu, mikroorganisma bergerak. Dan yang ini dah tentulah cerita tentang pertumbuhan kan. Jadi jawapan dia, mikroorganisma bertumbuh. Ni agak mudah kan? Settle muka surat ni. Kemudian kita pergi kepada satu lagi muka surat seterusnya, iaitu muka surat yang ke-29. Ini kita nak rangkumkan semua. Eksperimen 1, 2 dan 3 tentang proses hidup mikroorganisma. Jadi kalau awak tonton yang video lepas, awak kena tonton video ni, barulah kita dapat tahu berapakah jumlah proses hidup mikroorganisma yang kita belajar. Jadi hari ni kita akan rangkumkan. Situasi di bawah menunjukkan beberapa keadaan yang berlaku ketika aktiviti 1, 2 dan 3 dijalankan oleh Amir dan rakan-rakan dia. Aktiviti 1 hari tu, nampak? Belon mengembang lepas 20 minit aktiviti dijalankan. Apakah yang menyebabkan belon mengembang? Mungkin ada udara yang terhasil di dalam belon ini. Nampak? Dia pun dah kata, kenapa belon ni berkembang? Sebab ada udara. Udara lah keluar, kalau tak kembang kan. Sebab kalau kita nak tiup belon pun, kita akan tiup guna udara kan. Aktiviti yang kedua, ada sesuatu yang bergerak dalam titisan air kolam ini. Dia nampak ada benda bergerak-gerak. Maksudnya adalah mikroorganisma tu bergerak lah kan. Yang ketiga, apakah yang tumbuh di atas ketiga-tiga keping roti itu? Dia tengok, ada hitam-hitam, ada hijau-hijau tu kan. Jadi cikgu dia kata, apakah kesimpulan yang boleh kamu buat terhadap tiga-tiga aktiviti tersebut? Jadi ketiga-tiga aktiviti tersebut menunjukkan mikroorganisma ialah hidupan. Kerana mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria menjalankan proses hidup seperti bernafas, bergerak dan bertumbuh. Jadi maksudnya tiga proses inilah, bernafas, bergerak dan bertumbuh, yang kita dapat lihat dalam buku yang dibincangkan ni.
Kebanyakan mikroorganisma tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi yang kita lihat ni, yang kita kongsikan 3 aktiviti ni, benda yang kita boleh lihat lah. Itu pun kita tak nampak lah sangat kan. Kita cuma dapat lihat perubahan dia. Okey. Jadi untuk tugasan, pilih satu jenis mikroorganisma yang telah kamu kenal pasti, bina model mikroorganisma daripada bahan terpakai dan persembahkan dengan maklumat tambahan tentang mikroorganisma tersebut. Pilihlah apa-apa mikroorganisma, kan ada banyak kan. Kalau saya rasa kalau zaman sekarang ni, dia orang suka buat virus. Sebab virus kan ni paling popular kan. Jadi dia orang perlu ke virus kan, macam ada paku-paku dekat bulatan tu kan. Pun boleh. Okay? Jadi itu tugasan untuk awak. Kalau guru awak suruh, awak boleh buat. Jadi kuis kat sini. Antara berikut, yang manakah mikroorganisma yang membuat makanan sendiri melalui fotosintesis? Jadi kat sini kita kena fikir. Kalau kita nak buat makanan melalui fotosintesis, mestilah tumbuhan itu berwarna hijau ataupun mikroorganisma itu warna hijau. Fungi, protozoa atau alga? Apa yang warna hijau? Satu saja grup yang warna hijau iaitu alga. Bakteria dia ada banyak warna kan? Ini alga lah jawapan dia. Protozoa dalam air. Fungi yang kulat bagai tu. Jadi alga adalah hidupan mikroorganisma yang berwarna hijau dan dia membuat makanan dia sendiri. Okey, boleh faham sampai sini? Okey. Boleh dapat? Jadi kita telah habis bincang 3 proses hidup mikroorganisma dengan eksperimen yang ringkas. Okey. Jadi saya rasa kita akan sambung lagi. Okey, kita tengok. Mungkin kita akan sambung dengan muka surat seterusnya. Okey. Kita masuk satu lagi subtopik iaitu pertumbuhan mikrob. Okey. Dina mendapati buah jambu batu yang dibelinya seminggu lalu ditumbuhi kulat. Dia beli buah jambu batu, tiba-tiba ada kulat. Nampak tu warna hitam tu kan? Alamak, dah rosak . Bagaimanakah buah ini boleh rosak? Buah menjadi rosak disebabkan oleh tindakan mikroorganisma lah. Benda hidup dah ada kuman ke apa kat dalam tu lah kan? Sebab tu dia boleh rosak. Mari kita jalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang menyebabkan buah jambu batu menjadi rosak. Maksudnya dia nak buat eksperimen, dia nak kaji. Kenapa? Faktor tu maksudnya kenapa buah jambu ni boleh rosak? Jadi dia pun kajilah dengan eksperimen-eksperimen dia. Yang pertama, kita tengok eksperimen yang dibincang dululah. Faktor pertumbuhan mikroorganisma. Buah jambu ini rosak kerana tindakan mikroorganisma. Apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma pada buah jambu ini? Saya rasa pertumbuhan mikroorganisma diperlukan air, udara, suhu, nutrien dan keasidan yang sesuai. Okey, nampak dia senaraikan air, udara, suhu, nutrien dan keasidan yang sesuai. Maksudnya kena ada 5 ni faktor ni, barulah mikroorganisma tu boleh tumbuh. Tak boleh kalau satu pun terkacau. Contoh air tak ada, tak hiduplah dia. Udara tak ada, tak hiduplah dia. Suhu tak betul, tak kena dengan dia, tak hiduplah dia. Nutrien tak ada, tak boleh hiduplah dia. Keasidan terlalu asid atau terlalu alkali, tak boleh hidup dia. Dia kena yang sesuai. Itu yang lelaki ni cakap lah. Dia kata, Amir, itu satu hipotesis. Sebab dia buat kesimpulan awal kan. Dia menyatakan kesimpulan awal. Dia kata, air, udara, bagai tu adalah faktor dia. Dia rasa. Itu maksudnya hipotesis. Jadi, bila buat hipotesis, kita akan merancang eksperimen. Okey, kita lihat kat sini. 3.1.4, 3.1.5 itu yang dibincang tu. Okey. Mari kita rancang. Dia kata, kita lihat seterusnya ni. Okay, 31 betul Mari kita rancang eksperimen untuk menguji hipotesis itu. Kita boleh menentukan faktor tersebut dengan menggunakan pelbagai keadaan yang berbeza seperti jadual ini. Kita tetapkan saiz kepingan jambu sebagai pemboleh ubah yang dimalarkan. Nampak? Maksudnya dikata, kalau nak buat eksperimen ini, pastikan pemboleh ubah dimalarkan tu kita jaga. Kalau kita nak buat cerita pasal jambu batu, pastikan semua jambu batu tu saiz dia kena sama. Kita potong lah sama-sama. Takkan nak ambil jambu batu memanglah tak sama setiap biji kan. Kita potong ikut sama, kita timbang dia, berat dia sama. Okay? Jadi, dia kata, potong 10 keping jambu batu yang nipis supaya mudah untuk dikeringkan. Ambil nipiskan lah jambu batu tu. Kalau tebal-tebal bila nak habis kan. Jadi kita buat nipis-nipis supaya senang nak lihat dia punya perubahan nanti. Okay, kita lihat dalam kotak ni penting Okay. Faktor yang pertama, udara. Dia letak 2 keadaan jambu batu. Keadaan beg plastik yang mengandungi kepingan jambu batu tu, tengok udara A dengan A1. A tu dibiarkan terbuka, yang A1 udara dalam plastik tersebut, plastik itu disedut dengan paim vacuum dan diikat. Maksudnya bila kita sedut dengan paim vacuum, maksudnya udara tak ada. A1 ni udara tak ada, A tu udara ada. Okey. Dia nak tengok mana yang akan rosak. Yang kedua, air.
B tu keringkan kepingan jambu batu menggunakan pengering rambut dan beg plastik diikat. Dikeringkan, lepas tu dia ikat beg plastik. Tapi yang B1 ni, beg tu diikat terus. Dia tak keringkan dalam jambu batu tu. Maksudnya air lah. Maksudnya kalau yang ada kena keringkan dengan pengering rambut tu, maksudnya air dah tak ada, ditutup. Yang B tu air ada, ditutup. Maksudnya jambu batu tu macam biasa. Maksudnya setiap jambu batu tu sebenarnya memang dah ada air dalam dia kan. Jadi bila dia ikat, masih ada lah air dalam tu. Tapi kalau B tu dia dah keringkan betul, baru diikat, maksudnya air dah tak ada. C. Dimasukkan 50 ml gula dan diikat. Kalau C1 dimasukkan 50 ml larutan tanpa gula dan diikat. Maksudnya C tak ada ada larutan, C1 tak ada larutan gula. Maksud saya larutan gula maksudnya nutrien tu adalah gula. Kita pakai gula. D. Keasidan. Dimasukkan dengan 50 ml cuka dan diikat. D tu kita letak cuka. Yang DI beg plastik diikat saja, tak letak cuka. Maksudnya D tu nanti dia letak cuka supaya dia masam ke, dia terlalu masam ke apa, supaya dia punya keasidan dia tu tak sesuai untuk mikroorganisma. Kalau D1 beg plastik diikat saja, maksudnya dia normal saja. Dia lebih kurang macam yang air tadi ni. B1 dengan D1 sama. Okey. Suhu. E dengan E1. E adalah diikat dan diletakkan dalam peti sejuk. Kalau E1 diikat dan diletakkan di luar peti sejuk. Maksudnya E tu disejukkan, E1 tak disejukkan. Okey, kita tengok kat sini Daripada eksperimen ni, kita dapat lihat bahawa kalaulah betul kelima-lima faktor ni, udara, air, nutrien, keasidan dan suhu ni, dia berubah, kita akan dapat lihat macam ni. Contoh Okey, udara. Mikroorganisma memerlukan udara. Jadi A dengan A1, mana yang perlukan udara? Mana yang ada udara? A kan? A ada udara, A1 tak ada udara. Jadi A1 ni nanti dia tak rosak. Dia tak rosak. B pula. Yang B1 dikeringkan, yang B2 diikat je dengan plastik. Jadi yang ada air mana? Yang ada air adalah B1 kan? Yang B ni dia tak ada air sebab dah ditarik airnya. Jadi B tu takkan rosak. Yang rosak nanti B1. C pula, C1 dia letak gula dan diikat. Yang C1, C tadi dimasukkan gula dan diikat. C1 dimasukkan 50 ml larutan tanpa gula dan diikat. Jadi nutrien ada dekat C. Yang C1 dia tak ada nutrien. Jadi yang ini nanti, yang mana satu yang akan bertindak balas? Mungkin C1 sebab C1 dia tak ada nutrien. Sebab mikroorganisma nak nutrien tapi dia tak ada nutrien. Jadi C1 adalah yang akan rosak. Bukan, C yang akan rosak sebab dia akan dia akan mengaktifkan mikroorganisma. C1 tak ada gula, jadi mikroorganisma nak tumbuh pun tak boleh. Tu contoh dia lah. Tu hipotesis dia. Yang D, keasidan, D dimasukkan cuka. Yang D1 ikat dengan beg plastik saja. Maksudnya yang D tu nanti ditaut cuka, jadi keasidan dia terganggu, terlalu masin, terlalu masam contohnya kan. Jadi dia tak dapat nak tumbuh. Jadi D yang akan masih kekal, yang D1 yang akan ada mikroorganisma. Okey. Yang D masih cantik buah dia macam jeruk kan. Okey. E, suhu pula. E. Kalau kita letak dalam peti sejuk dengan tak letak kat dalam peti sejuk, dah tentulah E tu tadi dia mengganggu suhu mikroorganisma tak boleh aktif. Jadi E masih okey, yang E1 nanti yang ada mikroorganisma. Maksudnya dia boleh rosak. Itu adalah hipotesis kita lah kan. Jom kita lihat. Okey, mari kita jalankan eksperimen tersebut dan buat pemerhatian selepas seminggu untuk menguji hipotesis dan catatkan. Rekodkan pemerhatian kamu dalam jadual di bawah. Okey. Yang tadi, yang untuk beg plastik tadi, kita dah cakap. Pemerhatian buah kepingan jambu selepas seminggu. Okey, saya dah cerita tadi kat atas ni. Okey, A1, B, B1 tadi kan, semua ni kan. Kat atas ni. Okey. Jadi, saya ulang sekali lagi saya ulang sekali lagi. A, kepingan dia, keadaan dia. A, mikroorganisma, terdapat mikroorganisma tumbuh. Okey. A1, tidak ada mikroorganisma tumbuh. B, tidak ada mikroorganisma tumbuh. B1, terdapat mikroorganisma yang tumbuh. C, ada gula kan? Terdapat mikroorganisma tumbuh. C1, tidak ada mikroorganisma tumbuh. Keasidan D adalah dimasukkan dengan cuka tadi. Tiada mikroorganisma tumbuh. D1, mikroorganisma kelihatan ataupun mikroorganisma bertumbuh. Okey. Suhu E diletakkan dalam peti sejuk.
tiada mikroorganisma bertumbuh. E1 diletakkan dalam luar peti sejuk, ada mikroorganisma bertumbuh. Okey, jadi tulis laporan hasil eksperimen kamu. Okey, jadi awak dah penuhkan jadual ni nanti yang jawapan saya bagi. Kemudian tulis laporan. Kemudian soalan-soalan berikut boleh membantu kamu untuk membuat kesimpulan. Jadi sebelum kita buat kesimpulan, kita jawab soalan ni lah. Okey. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan kulat bertumbuh pada buah jambu batu. Faktor-faktor maksudnya apakah yang menyebabkan, yang kalau kat sini pemerhatian kita ni mana yang menyebabkan dia boleh bertumbuh. Jadi faktor dia atas ni lah. Samalah. Udara, kehadiran udara. Yang pertama kena tulis kehadiran. Kehadiran udara. Okey, jawapan nombor 1 kehadiran udara, kehadiran air, kehadiran nutrien, keasidan yang sesuai. Okey, keasidan yang sesuai, kena sebut yang sesuai. Dan suhu yang sesuai. Suhu yang sesuai. Okey, jadi itulah faktor-faktor yang menyebabkan kulat bertumbuh pada jambu batu. Yang kedua, apakah kaedah yang boleh digunakan untuk mengelakkan buah jambu batu daripada menjadi rosak? Banyak kaedah. Okey, tapi secara generalnya dinamakan kaedah pengawetan makanan. Belum belajar kan? Nanti awak akan belajar pada hujung tahun 6 ni. Okey, jadi kaedahnya adalah buang udara, elakkan air, buang keasidan dia, ganggu keasidan mikroorganisma supaya dia tak boleh tumbuh, sejukkan dia, suhu dia supaya dia takut nak tumbuh, dia tak boleh nak tumbuh, dia terbantut kan. Jadi secara generalnya jawapan dia, kaedahnya kaedah pengawetan makanan. Lagi senang. Okey, jawab macam tu saja. Jadi kesimpulannya, okey, kita tengok balik hipotesis si dia ni, lelaki ni, kita sebut saja balik. Okey, mana tadi hipotesis tadi kan? Inilah kesimpulan dia. Pertumbuhan mikroorganisma memerlukan air, udara, suhu, nutrien dan keasidan yang sesuai. Itulah kesimpulan. Okey. Untuk soalan nombor yang kesimpulan lah, untuk soalan yang kedua. Soalan yang kesimpulan. Okey. Boleh dapat Alright kelas, saya rasa sampai situ dulu untuk hari ini muka surat 31. Kelas seterusnya kita akan sambung lagi dengan muka surat 32, kesan buruk mikroorganisma. Rupa-rupanya mikroorganisma ni dia ada kesan buruk. Tetapi tahukah anda mikroorganisma pun ada kesan baiknya? Itu kita nantikan dalam video seterusnya. Okey, kita berhenti dulu kat sini. Teruskan subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.